Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan limpah kurnianya dapat lagi kita sambung pembincangan mengenai ibadat daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, kitab ni saya baca sebelum ni dan saya tinggal lama lah. Okey, jadi kita sambung perbahasan mengenai air musta'mal. Air musta'mal. Faslun. لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث وإزالة النجس، فإذا أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناول للاغتراف صار الماء مستعملا والمستعمل في مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به. Itu yang bahasa Arab. Bahasa Melayu kita baca daripada kitab ni supaya orang yang ada kitab bahasa Melayu boleh ikut samalah. Fasal tidak sah, satu fasal yang baru. Tidak sah bersuci dengan air musta'mal yang sedikit untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jika seorang yang berwuduk memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit setelah ia membasuh mukanya tanpa niat untuk mencedok, maka jadilah air itu sebagai air musta'mal. Sah ataupun sah untuk dibuat bersuci dengan air yang digunakan daripada basuhan sunat seperti basuhan kedua dan ketiga. Itu dalam bahasa Melayu. Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. La tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'mal. Tidak sah bersuci sama ada mandi wajib ataupun mandi sunat, wudu dan sebagainya. Tidak sah bersuci dengan air musta'mal. Tidak sah dalam masa yang sama haram. Bukan makna tidak sah, tapi halal tak? Tak, kita ambil air musta'mal, kita berwuduk. Tidak sah tu satu hal dah. Tapi perbuatan yang kita buat tu, tak, adakah ada dosa? Ada dosa, dapat dosa. Sebab bermain dengan ibadat. Contohlah kita berwuduk dengan air Milo. Kawan tu bisnes jual air Milo, tak laku. Tak, balik tu daripada buang air Milo, baik dia berwuduk dengan air Milo. Hukum wuduk tu tidak sah dan haram dan berdosa. Sebab apa? Bermain dengan ibadat. Ibadat peraturan Tuhan, bukan peraturan kita. Peraturan Tuhan, bukan peraturan kita. Kena ikut. Jadi disebut tidak sah bersuci dengan menggunakan air musta'mal. Bila sebut tidak sah bersuci dengan air musta'mal, orang nak tahulah musta'mal tu apa, air musta'mal tu. Jadi disebut dalam kitab ni Manhajul Qawim, wa huwa ma uzila bihi mani'. Air musta'mal ialah air yang kita gunakan untuk menghilangkan penghalang yang ada pada tubuh badan kita. Contoh, kita ada hadas kecil, ada besar. Tak boleh sembahyang, tak boleh sentuh Quran, tak boleh tawaf, tak boleh masuk masjid. Okey, kita wuduk ataupun kita mandi wajib, penghalang yang menghalang kita untuk solat, untuk berwuduk tu hilang dengan sebab kita guna air tu. Air yang jatuh tu kita panggil musta'mal. Jadi air musta'mal ialah air yang digunakan untuk menghilangkan penghalang yang ada pada tubuh badan kita. Mana ada al-mana'. Tu menghilangkan hadas. Yang hadas tu menjadi penghalang daripada kita boleh sembahyang, boleh solat, boleh tawaf, boleh pegang Quran. Air yang kita gunakan untuk menghilangkan perkara tu dianggap sebagai musta'mal. Okey, ma uzila bihi mani'un. Okey, macam mana boleh berlakunya air musta'mal? Min raf'i hadas, sama ada dengan mengangkat hadas. Kita ada hadas kat badan, hadas kecil, kentut ke pegang isteri ke, kita berwuduk. Jadi hadas terangkat, penghalang yang ada pada tubuh badan kita terangkat, yang menyebabkan lepas tu kita boleh sembahyang, boleh tawaf dan sebagainya. Yang pertama dengan mengangkat hadas. Jadi air yang jatuh daripada kita buat mengangkat hadas, berwuduk, hadas kecil ataupun hadas besar, jadi air musta'mal. Walau hadatha sabiyyin la yumayyiz, walaupun hadas sebagai budak kecil yang belum mumayyiz.
Contoh saya bawa anak saya Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Tuhan dah lepas lah ni ada ni hidup ni. Syekh Muhammad Said Ramadan saya bawa ke Mekah contoh. Buat umrah. Sunat bagi saya angkat budak tu saya tawaf untuk dia, sa'i untuk dia. Tak. Mana nak ambil berkat ibadat haji, ibadat umrah bagi pihak si anak saya tu. Jadi dalam ibadah haji ataupun umrah ada tawaf. Dan tawaf tu nak sah dia mesti ada wuduk. Faham tak? Tu. Jadi saya wudukkan anak saya yang kecil tu. Dia wuduk sendiri tidak sah. Saya wudukkan bagi pihak dia. Air yang jatuh daripada bekas saya wudukkan anak saya tu, air tu mustakmal juga. Tu. Jadi yang pertama, air boleh jadi mustakmal sebab kita mengangkat hadas. Yang kedua, izalatul khabath, kita buang najis. Walaupun najis dimaaf. Najis ada 3, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassitah. Walaupun najis dimaaf. Tak, bila kita guna air itu untuk hilangkan najis, maka air yang digunakan itu dipanggil air mustakmal. Wa kadza ma la raf'a fi. Begitu juga kalau tidak ada rafa', tidak ada angkat hadas. Tu. Contoh apa? Orang yang daimul hadas, orang yang sentiasa keluar air kencing. Setitik 24 jam keluar air kencing. Ataupun sentiasa kentut, silasi ar-rih. Tak, tu apa daimul hadas. Kawan tu nak sembahyang kena wuduk. Tak wuduk tidak sah. Jadi dia wuduk. Bila dia wuduk, air yang digunakan tu, air tu kita panggil mustakmal juga. Bila jatuh daripada tubuh badan dia. Begitu kalau mazhab Hanafi. Tak. Ada orang bermazhab Hanafi, dia berwuduk. Bila dia berwuduk, dia tak pakai niat. Tak pakai niat. Sebab apa tak pakai niat? Li'anna niyat 'indahum sunnah. Sebab niat dalam wuduk di sisi mazhab Hanafi sunat sahaja. Jadi kawan tu wuduk, tak niat. Mana tak niat wuduk lah. Tak, air yang jatuh tu di sisi mazhab Syafi'i juga kita katakan sebagai mustakmal. Maknanya tak boleh kita pergi ambil air yang jatuh daripada seorang yang bermazhab Hanafi yang berwuduk tanpa niat tu, kita ambil air tu kita buat wuduk, tak boleh, tidak sah. Mayasahish. Tu. Dia tak tahu main sebut ya. Baru selimayit. Begitu juga basuh kita mandikan mayat. Air yang jatuh daripada mandi mayat tu juga air mustakmal. Wa kitabiyatin min haidin aw nifasin litahilla lihaliliha almuslim wa nahwi majnunatin ghasalaha haliluha lidzalika wa dzalika li annahu hasala bi istimali wa zawalul mani' min nahwi salah. Begitu juga kafir kitabiyah. Kafir kitabiyah ni atau Nasraniyah ataupun Yahudiyah. Tak, ada kala kita boleh berkahwin dengan puak-puak ni. Yahudiyah ataupun Nasraniyah. Tapi syarat biasanya zaman ni tak cukup lah. Boleh tengok dalam kitab An-Nikah, ada syarat dia. Syarat dia susah. Ala kulli hal, kalaulah dikatakan saya berkahwin dengan seorang Yahudiyah ataupun Nasraniyah. Tak. Jadi ada waktu kita nak bersama dengan perempuan tu. Takkan kahwin saja tak jadi. Tak. Ada hajar jahanam apa semua mesti kena guna. Jadi kita berkahwin dengan dia, ada waktu kita nak bersama dengan dia. Faham tak? Nak bersama dengan dia. Okey. Perempuan tu ada haid. Bila dah habis haid, tak, dia kena mandi. Dia kena mandi. Sebab mazhab kita kena mandi dulu. Walau kita boleh bersama kawan tu. Sama isteri kita ataupun isteri yang Yahudi ataupun Nasrani. Berbeza dengan mazhab lain. Sebagai mazhab lain dia kata tak payah mandi. Perempuan tu suci haid, ambil air basuh bahagian bawah tu terus boleh bersama. Tu nak tak kali ikut lah. Tapi kita boleh ikut mazhab Syafi'i lah, kena mandi dulu. Ala kulli hal, perempuan tu Yahudiyah yang Nasraniyah tu isteri kita tu, tak, bila dah habis haid, habis nifas, mandi dulu. Mandi dia tu sah, niat dia sah lid darurah. Okey, air yang jatuh daripada perempuan tu ketika mandi wajib, air tu dianggap air mustakmal. Cuma tengok ni Syekh sebut apa? Li tahilla li halilihal muslim. Dia mandi tu sah. Tak. Walaupun dia kafir, sedangkan syarat niat mesti Islam. Tapi macam mana boleh sah kawan tu mandi? Dan niat tu dianggap sebagai sah lid darurah. Lid darurah ay li tahilla li halilihal muslim. Untuk menghalalkan diri dia kepada pihak suami. Jadi bukan kita katakan sah ibadat si kafir tu, mandi dia tu. Bukan nak muliakan si kafir, tak. Tidak sama sekali. Tapi nak muliakan si suami yang muslim. Tu kena faham molek tu. Kena faham molek. Kita bukan nak muliakan si kafir, tak.
Kita nak memuliakan si Muslim. Sah mandi kamu. Sebab apa? Suami kamu Muslim. Dia nak bersama dengan kamu. Bukan nak memuliakan si kafir. Tu. Walaupun ada tempat-tempat rahmatan lil alamin ada. Tak dinafikan. Tu. Ada rahmatan lil alamin tu. Kita tak syadid tak tu hala tak. Cuma kita faham lah. Ada waktu kena, ada waktu tak. Nabi memang rahmatan lil alamin. Okey, selesai. Baca terus. Wa dzalika li anna hasal bi istimal zawal al-man' min nahwi as-salah fantaqal al-man'u ilaihi. Sebab apa kalau kita mengangkat hadas, buang najis, tak? Ataupun perempuan yang kafir tu mandi wajib, air yang digunakan oleh mereka semua jadi air musta'mal. Sebab mana larangan yang ada pada tubuh badan kita tu, bila kita mandi berpindah kepada air tu, so air tu jadi musta'mal. Selesai. Jadi dia sebut dalam kitab ni la tasrihu at-taharatu bil ma'il musta'mal. Tidak sah, tidak halal juga kita tambah. Bersuci dengan air musta'mal yang lagu mana? Al-qalili. Air musta'mal yang sedikit. Mana tak cukup 2 kullah. Okey. Berbeza kalau air musta'mal tu banyak. Mana 2 kullah dan ke atas. Tak. Waktu tu kalau kita guna sekalipun kita berendam dalam air tu, tak. Air tu kekal suci. Contoh saya ada dalam 3 kullah air. Saya berendam dalam tu mandi wajib. Ataupun wuduk dalam tu berendam. Tak. Air tu kekal air mutlak. Kalau air 2 kullah dan ke atas. Bal law jumi' al-musta'mal hatta balagha qullatain sara tahura. Malah disebut dalam kitab ni kalau air musta'mal kita kumpul. Contoh dalam satu sekolah. Ada dalam 100 orang berwuduk. Air yang jatuh tu semua air musta'mal. Bagi setiap orang yang berwuduk daripada 100 orang tu. Kita kumpul semua sekali, kita kumpul dalam satu kolah. Cukup dua kullah. Air musta'mal tu bila cukup 2 kullah, dan tidak ada perubahan bila kita kumpul jadi tahura. Tahura tu maksud dia lah bersih dan boleh membersihkan. Bersih dan boleh membersihkan. Maknanya boleh mengangkat hadas kecil, hadas besar dan sebagainya. Okey, baca lagi. Semangat ni. Wa inna ma yu'athiru fil qalil in infasala 'an al-'udwi al-musta'mal fihi walau hukman bi an jawaza ma yadi mankibahu aw rijlihi rukbatahu. Kemudian disebut syarat-syarat lah. Air musta'mal yang sedikit tu. Bila akan jadi musta'mal? Ada syarat juga. Bukan lagu tu je tak. Syarat dia apa? Kalau terpisah air itu daripada anggota yang digunakan. Tu. Walaupun hukman. Ataupun hissan. Lebih-lebih lagi lah. Okay. Macam mana cerita dia? Saya berwuduk. Berwuduk. Air yang saya berwuduk tu akan jadi musta'mal bila? Bila terpisah daripada tubuh badan saya. Bila terpisah daripada tubuh badan saya. Berpisah tu ada 2. Sama ada berpisah secara hukman ataupun berpisah secara hissan. Apa berpisah secara hissan? Memang berpisah sungguh daripada tubuh badan kita. Contoh, ka'ani fasala min yadil mutawaddi ila yadihi al-ukhra. Saya berwuduk, saya basuh tangan kanan. Bila saya basuh tangan kanan, air yang saya basuh tangan kanan tu berpindah, melompat pergi ke tangan kiri. Air yang daripada tangan kanan pergi ke tangan kiri, air yang melompat tu yang pergi pada tangan kiri tu kita panggil air musta'mal sebab memang jauh perpindahan tu berlaku. Ataupun ketika saya berjunub, saya basuh kepala. Bila basuh kepala, air daripada kepala tu jatuh ke kaki. Jatuh ke kaki. Ketika itu air yang jatuh kat kaki tu, kesan daripada basuh kepala, air musta'mal. Tu. Itu terpisah secara hissi. Mana secara jelas kita boleh nampak. Daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ataupun berpisah secara hukuman. Secara hukuman, pada sudut zahir tengok macam tak berpisah. Tapi pada sudut hukum dia dah terpisah. Dengan makna kita hukumkan sebagai air itu air musta'mal. Contoh, bi'an jawaza ma'u yadihi mankibahu. Tu. Sekira-kira kalau saya wuduk, saya basuh ni, tangan tak? Saya basuh tangan. Air mengalir kat tangan. Air daripada saya punya tangan ni dah sampai ke mangkib. Dah sampai ke mangkib. Apa mangkib ni? Kita punya bahu. Jadi saya berwuduk. Air tu mengalir sampai ke mangkib. Pada sudut zahirnya kita nampak tidak terpisah daripada anggota iaitu tidak terpisah daripada anggota tangan. Betul tak? Sebab ni
mengalir terus bersambung ke mangkib, ke apa ni, kita punya bahu. Pada sudut zahir tengok tak terpisah, tapi pada sudut hakikat hukum dianggap sebagai dah terpisah. Maka air yang kalau kita berwuduk dah mengalir sampai ke sini, dah air itu dianggap sebagai musta'mal. Tak boleh kita ambil air yang dekat sini, kumpul, kita basuh belah kiri, tangan belah kiri, tidak boleh. Tak, ataupun kita basuh kaki, air yang daripada kaki tu, bawah tu, tapak tu, naik sampai ke lutut. Tu air yang sampai ke lutut tu pada walaupun pada zahir tidak terpisah, tapi dianggap berpisah pada sudut hukum. Dengan makna kita hukumkan air yang dah mengalir daripada bawah sampai ke atas, itu sampai ke kaki, tunggu sebagai musta'mal. Itu kalau berwuduk. Okey. Kemudian Syekh sebut na'am la yadurru al-infisal min badalil junub illa idza kana ila mahallin la yaghlibu fihi at-taqadhuf ka in fasala min ar-ra's ila nahwi al-qadam bi khilaf ila nahwi as-sadr. Disebut juga bawah ni dalam hasyiah ataupun dalam hamish bawah tu. Kalau kita berjunub, kita sebut kalau terpisah daripada badan, tak, maka air itu boleh dihukumkan sebagai musta'mal. Kecuali pada beberapa keadaan. Kalau kita mandi wajib contoh, tak, kita basuh kepala. Bila basuh kepala, kita sebut tadi kalau air daripada kepala turun sampai ke kaki, mana melompat sampai ke kaki, jatuh ke kaki, air itu musta'mal. Tapi kalau air yang kita basuh kat kepala tak, turun jatuh kat dada, jatuh dekat dada, air itu tak dianggap sebagai musta'mal. Itu tidak dianggap sebagai musta'mal. Sebab apa? Sebab susahlah nak dikatakan air itu terus musta'mal. Sebab memang kalau kita basuh kepala, biasanya air itu akan jatuh dekat dada. Jadi tempat-tempat yang kalau kita basuh dia, air itu mecik. Biasanya mecik pada tempat yang kemudian daripada itu, waktu tu kita tak hukum sebagai musta'mal. Begitu juga kalau apa satu lagi, kita basuh tangan. Ni tangan saya basuh, wuduk ni. Air ni kita panggil tapak tangan, tapak jari. Yang ni kita panggil apa ya? Sa'id. Apa ni panggil? Daripada sini sampai sini. Ala kulli hal saya basuh ni. Bila saya basuh ni satu anggota. Basuh sini, air yang saya basuh daripada atas ni turun sampai ke sini. Sampai ke sini. Berpisah tak air tu? Berpisah daripada sini ke sini. Betul tak? Tapi air bila jatuh kat sini, kita tak ukur sebagai musta'mal. Sebab apa? Sebab susah lah kalau kita basuh tiba-tiba dah sampai sini dah kata musta'mal. Tak selesai lah kita nak basuh. Jadi susah. Jadi kalau tempat tu perpindahan tu hanya dekat-dekat, waktu tu tidak dianggap sebagai musta'mal lagi air tu. Okay, selesai. Lepas tu disebut lagi kat atas tu, kat matan tu apa? La tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'mali al-qalili fi raf'il hadathi. Tidak sah kita guna air musta'mal, dan air musta'mal kita telah terang. Bila tak sah tu, fi raf'il hadas, ketika mana nak mengangkat hadas, ada besar ada kecil, tak boleh guna air musta'mal. Wa izalatin najas, begitu juga nak buang najis, nak bersihkan najis. Sama ada mukhaffafah ke, najis mutawassitah ke, najis mughallazah ke, tak boleh guna air musta'mal. Begitu juga kalau wuduk, perbarui wuduk, ataupun mandi sunat, itu semua tak boleh guna air musta'mal lah. Okey. Selesai masalah mengenai air musta'mal. Kemudian dibincang juga far' lah, cabang kepada masalah di atas. Apa dia? Fa idza adkhala al-mutawaddi'u yadahu fil ma'il qalili ba'da ghasli wajhihi ghayra nawil lil-iqtirafi sara al-ma'u musta'mala. Okey. Berbahasa Melayu dia, jika seorang yang berwuduk memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit setelah membasuh mukanya tanpa niat untuk mencedok, maka jadilah air itu sebagai air musta'mal. Okay, kita baca. Bismillah. Fa idza adkhala al-mutawaddi'u yadahu, sama ada yadahul yumna atau yusra. Bila mana seseorang yang berwuduk itu memasukkan tangan dia, sama ada tangan kanan ataupun tangan kiri, ataupun sebahagian daripada tangan dia, mana bahagian depan ni. Tak. Walaupun sedikit. Dia masukkan apa? Dia masukkan ke dalam air yang sedikit. Contoh depan dia ada air satu kullah. Dia basuh muka kat luar. Lepas dia basuh muka tu, sampai dah waktu untuk basuh tangan. Okey, dia masukkan tangan itu ke dalam qoloh yang ada air dalam qoloh tu hanya satu kullah.
Bila dia masukkan tangan dia ke dalam qolah itu, ba'da ghasli wajhi, selepas dia basuh muka. Selepas dia basuh muka. Selepas dia basuh muka 3 kali lah. Basuh 3 kali. Lepas tu dia masukkan tangan dia ke dalam qolah yang ada satu qolah sahaja airnya. Tu. Ataupun selepas dia basuh muka sekali. Dengan syarat dia niat memang nak basuh sekali sahaja. Contoh saya basuh muka sekali. Tak. Niat dalam hati memang nak apa? Memang nak basuh muka sekali saja. Ketika itu, bila saya masuk tangan dalam air musta'mal, selepas saya basuh muka sekali, air yang dalam air yang dalam qolah tu, yang ada satu kullah sahaja, qolah lah, lah. Air tu dalam tu ada satu kullah. Air tu akan jadi musta'mal. Ghaira nawil ightiraf, bila saya tidak niat untuk ightiraf. Saya tidak niat saya masukkan tangan ke dalam air itu untuk sekadar cebok. Mana saya tidak niat tangan saya ini sebagai pencebok. Cebok air daripada qolah yang ada air satu kullah tu untuk saya basuh kat luar. Saya tak niat untuk mencebok. Ketika itu, saral ma'u musta'mala. Air yang ada dalam apa tu? Qolah tu lah. Yang kurang daripada 2 kullah tu. Air tu dengan semata-mata saya masuk tangan saya ke dalam itu, air itu jadi musta'mal. Tu cerita dia. Semula. Benda ni susah. Benda ni apa? Susah. Saya wuduk, saya basuh muka. Saya basuh muka 3 kali. Lepas tu saya masukkan tangan dalam air yang kurang daripada 2 kullah. Air itu kurang daripada 2 kullah. Ataupun saya basuh muka sekali. Saya basuh muka sekali dan memang niat saya memang nak basuh sekali je muka, tak nak basuh 3 kali. Okey, lepas tu saya masukkan tangan saya dalam qolah. Okey. Air kullah tu yang ada satu kullah sahaja, mana kurang daripada 2 kullah, air itu akan jadi musta'mal. Bila saya tidak niat untuk mencebok. Mana saya tidak niat masukkan tangan dalam kullah tu untuk cebok air daripada qolah tu dan basuh tangan dekat luar. Saya tidak niat ightiraf, niat cebok. Maka air itu semata-mata saya masukkan tangan dalam qolah itu, air itu jadi musta'malan. Jadi musta'mal lah. Tu jadi musta'mal. Dengan mana bila saya cabut tangan saya daripada qolah tu, air tu satu qolah tu jadi musta'mal dah. Tak boleh dah saya ambil air tu nak basuh tangan kiri, tak boleh. Sebab air dah jadi musta'mal. Bila musta'mal, tak boleh mengangkat hadas. Okey. Pun begitu, tangan saya yang ada dalam qolah tu, kekal saya boleh selesaikan basuh. Jadi ni qolah. Saya masukkan sikit. Sekadar ini. Sekadar sini. Ni dah masuk dalam qolah yang ada air kurang daripada 2 kullah tu. Bila masuk tu jadi musta'mal air tu. Kurang daripada 2 kullah. Okey. Walaupun begitu, kekal saya boleh sempurnakan masuk dalam tu. Dan saya sempurnakan basuh tangan kanan. Kalau saya gerokkan 3 kali, dapat pula pahala buat 3 kali. Saya gerokkan dalam air tu 3 kali, dapat pula pahala 3 kali. Sebab apa? Sebab kita sebut dah tadi. Nak jadi air musta'mal, mesti air tu terpisah daripada apa? Wal-i'tibar binfisalil ma', la binfisalil udwi. Nak dikatakan air musta'mal, mesti air berpisah daripada apa? Tangan. Jadi tangan saya duduk dalam. Berpisah ke belum tangan saya daripada air? Belum. Bila belum, air tu belum jadi musta'mal lagi. Jadi saya sempurnakan basuh tangan kanan. Okay, bila saya cabut pula tangan ni daripada qolah tu, air tu dah jadi musta'mal lah. Tak boleh pula saya masuk tangan kiri, nak basuh, nak angkat hadas tangan kiri. Tak boleh. Tapi tangan kanan, saya masuk, selagi mana belum terpisah daripada air, tak dianggap sebagai musta'mal lagi air tu. Saya sempurnakan. Tapi bila dah angkat, musta'mal lah air tu. Tak boleh saya nak masuk tangan kiri pula. Sebab air dah jadi musta'mal. Tu cerita dia. Lepas tu orang tanya, Ustaz, pening lagu tu? Tak. Jadi pening. Sebab apa pening? Orang awam biasanya kalau wuduk, main masuk je. 2 kullah ke, 1 kullah ke, peduli apa aku? Tak. Dia main masuk tangan dia dalam kullah yang kurang daripada 2 kullah tu. Jadi wuduk orang awam tidak sah. Jadi berat kita bila belajar ni mula-mula semangat sikit. Nak kata orang lain tak sah belaka, ni tak sah, ni tak sah, aku seorang sah. Tapi bila belajar duduk depan orang alim, lebih alim dari kita, ataupun kita duduk dengan masyarakat, kita tengok, tak boleh kata tak sah lah ni, berat ni. Tak. Sebab tu lahir Imam Ghazali. Lahir Imam Al-Ghazali, Imam Baghawi. Mereka sebut apa? Mereka sebut tidak perlulah nak susah-susahkan orang awam.
kalau mereka buat, tak, walaupun tidak niat iktiraf, tidak niat sebagai pencebok, tangan dia tu ketika mana masuk dalam air yang kurang daripada 2 kullah, air itu tak jadi mustakmal, wantahayna, khalas, sah, tak ada masalah. Sebab masalah ni rumit. Dalam Ghayatul Muna ada sebut masalah yang rumit-rumit, yang khafi, hatta ana talabatul ilm, itu dimaaf kepada pihak orang yang tidak tahu. Tu. Jadi kita belajar, jangan semangat sampai ni tidak sah tu. Jangan jadi macam Wahabi lah. Tak ada waktu-waktu walaupun benda tu pada zahir tidak sah, tapi kamu orang awam, orang yang tidak tahu, tak belajar, sah. Tapi masalah-masalah yang khafi, bukan masalah-masalah yang simple. Tak, semayang bawa najis atas bahu, sekilo najis tai. Tu tak sah lah. Kalau semayang 100 tahun ulang 100 tahun semayang. Sebab tu masalah yang jelas-jelas. Takkan kamu tak tahu dah masuk Islam berapa puluh tahun dah. Tak. Begitu juga semayang lepas kentut semayang. Tak, dia semayang seminggu, 3 minggu semayang lepas kentut semayang, tak berwuduk. Tersebut tidak sah, kena ulang balik 3 minggu. Sebab masalah tu masalah yang sangat ringkas, yang kamu kena tahu bila kamu masuk Islam. Tapi dalam fiqh tu sendiri ada masalah yang masail-masail yang amik, yang mendalam, yang semua orang tak tahu. Bukan semua orang tahu, hatta talabatul ilm pun tak tahu. Tu jadi takkan kita nak sebut tak sah. Jadi kita sebut sah sahajalah. Jadi kita sebut pandangan Imam Ghazali, tak mutlaqan disebut tak payahlah nak susah-susahkan orang awam, mereka niat iktiraf ke tidak niat iktiraf ke, sah saja ibadat mereka, wuduk mereka tu sah. Okey, itu bagi pihak apa? Bagi pihak orang yang berwuduk. Macam mana pula bagi pihak orang yang berjunub? Dia berhadas besar, tak sama ada keluar air mani ataupun sebab bersetubuh dan sebagainya. Okey. Kalau orang yang berhadas besar, bila dia niat, dia masukkan tubuh badan dia dalam air yang kurang daripada 2 kullah tu. Ikutlah dia masukkan tangan dulu ke, kepala dulu ke, kaki dulu ke dalam qalah yang kurang daripada 2 kullah. Tak. Selepas dia niat, dia masukkan mana-mana anggota tubuh badan dia ketika itu. Kalau dia tidak niat sebagai pencebok, tangan dia lah. Tak. Ketika itu air itu akan jadi mustakmal juga. Jadi orang junub selepas daripada dia niat, dia masukkan tangan ke dalam air yang kurang daripada 2 kullah, maka air itu jadi mustakmal. Itu pun Imam Ghazali sebut tidak ada masalah. Okey, sikit lagi. Wala win ghamasa fi ma'in qalil thumma ba'da ghimasina wa raf'al janabah. Ini masalah. Masalah yang terkeluar daripada apa yang telah kita sebut, iaitu air tidak akan jadi mustakmal selagi mana air itu tidak terpisah daripada tubuh badan. Jadi terkeluar daripada kaedah yang kita sebut itu beberapa masalah. Masalahnya ialah yang pertama, saya ada hadas kecil. Saya berendam, saya ada hadas besar. Saya ada hadas besar. Saya pergi ke kolah yang ada air kurang daripada 2 kullah. Saya berendam. Ketika itu hadas saya terangkat. Hadas besar saya terangkat. Okey. Tiba-tiba berlaku hadas besar buat kali kedua. Tengah-tengah duduk dalam air tu hadas terangkat dah. Tiba-tiba berlaku satu perkara yang menyebabkan saya berjunub buat kali kedua. Tu jam tu. Ketika itu boleh saya niat sahaja aku mengangkat hadas besar kali kedua, walaupun saya dah guna air itu buat mandi wajib tadi. Dan ketika itu jugalah hadas besar saya yang berlaku buat kali kedua terangkat. Sebab apa? Bukankah air dah jadi mustakmal? Tak. Air tak jadi mustakmal lagi. Sebab apa? Air belum terpisah daripada badan. Jadi air itu kekal, tidak mustakmal. Selesai situ. Okey. Begitu juga kalau dia tu ada hadas kecil. Ada hadas kecil. Contoh dia pegang isteri, kentut dan sebagainya, batal wuduk dia. Ada air kurang daripada 2 kullah, dia masuk, dia berendam seluruh badan dia. Lepas tu dia niat sahaja aku wuduk kepada Allah Ta'ala. Ketika itu terus terangkat hadas kecil yang ada pada anggota-anggota wuduk dia. Wal murad minan ghimasil muhdith in ghimasu a'dha'il wuduk faqat. Qurdi. Qurdi ni Hawashi al-Madaniyah lah. Hasyiah ke atas syarah Imam Ibn Hajar, ke atas matan Muqaddimah Al-Hadramiyah. Disebut kat Hamish. Jadi orang yang berwuduk, hadas ada kat mana? Orang yang berwuduk ada kat tangan, ada kat muka, ada kat kepala, ada kat kaki. Hadas hanya berada wujud pada anggota-anggota wuduk sahaja. Jadi apa maksud seseorang yang berhadas kecil berendam dalam air? Maksud dia ialah sekadar dia masukkan 4 anggota ni, walaupun dia tak berendam dalam air secara keseluruhannya.
Contoh ni kolah. Saya tak masuk dalam kolah tu. Mana tubuh badan saya semua sekali tak masuk dalam kolah. Saya hanya masukkan muka, tangan, kaki, kepala. Bila semua tu dah ada dalam air, saya niat sahaja aku berwuduk Allah Ta'ala. Dah terangkat 4 anggota wuduk itu. Hadas dah terangkat. Berbeza kalau junub. Junub semua kena berendam lah. Kepala ni semua kena masuk bawah air. Sebab apa? Sebab hadas ada pada setiap juzuk anggota badan. Semangat ni. Dia lama tak live dia semangat. Tak tahu lepas ni takut tawakuf pula dah. Tu. Tak apa baca. Doakan saya. Saya ada minta tahfiz turas. Bahawa Yayasan faham. Moga-moga saya dapat lah. Kalau baik untuk agama saya. Doa-doa lah. Sekarang ni pagi-pagi tananggur. Tananggur. Lepas ni kita buat live lah. Kita tak tananggur lah. Kita buat live insyaAllah. Okey. Tak ada masalah. Terus baca yang terakhir. Wal musta'malu fi masnunin kal ghaslati thaniyah wa thalithah tasihhu at-taharatu bihi. Ini kena faham balik. Wal musta'malu dan musta'malu ay musta'mal. Pada matan tu sebut wal musta'malu dan ay musta'mal. Masuk ay musta'mal kat sini bukan ay musta'mal yang kita terang tadi tu. Sebab apa? Ay musta'mal ni dia ada dua makna. Pertama, air musta'mal yang kita gunakan untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar. Atau air musta'mal kita panggil. Yang kedua, air musta'mal. Musta'mal ni dalam bahasa Arab maksud dia lah air yang digunakan. Air yang digunakan. Bukan air musta'mal tadi tak? Jadi, wal musta'mal sini maksud dia lah maksud musta'mal yang kedua. Itu air yang digunakan. Yalah tak? Okey. Wal musta'malu iaitu air yang digunakan pada membasuh benda-benda sunat. Contoh, basuhan kedua dalam wuduk, basuhan ketiga dalam wuduk. Tak, ataupun mandi sunat, ataupun wuduk, tajdid wuduk, perbaharui wuduk. Saya dah ada wuduk, saya wuduk lagi. Tak, saya semayang maghrib, saya dah ada wuduk lagi. Masuk isyak, saya wuduk kali kedua. Sedangkan saya ada wuduk lagi, sunat, wuduk kali kedua. Tak, ataupun mandi sunat. Tu kita panggil apa tu? Ibadah-ibadah sunat. Wuduk sunat, wuduk apa tu, wuduk perbaharui wuduk, basuhan kali kedua, kali ketiga. Cuba kena ingatlah basuhan kali kedua, ketiga nak dianggap sebagai kedua, ketiga mesti sempurna kali pertama. Contoh ni muka. Tak. Handsome jugalah. Muka ni tak, kita ambil air. Kita basuh bahagian atas. Bahagian atas baru basuh tak? Bawah belum basuh. Tu baru tak dianggap sebagai satu lagi tu. Kita ambil bahagian kedua, kita basuh bahagian tengah. Ketiga kita basuh bahagian bawah. Jadi 3 kali saya basuh. Tak. Tapi basuhan kedua, basuhan ketiga, tengah dengan bawah, semua tu dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai air yang apa tu? Air yang jatuh tu dianggap sebagai musta'mal. Start tu basuhan kedua, basuhan ketiga. Ya, basuhan kedua, basuhan ketiga. Tapi basuhan pertama muka tu belum sempurna lagi. Faham tak? Jadi nak dikatakan basuhan kedua, ketiga yang bila jatuh daripada basuhan kedua, basuhan ketiga itu bukan musta'mal. Dengan mana kita ambil, kita kumpul, kita buat wuduk sah. Bila dah sempurna basuh molek, basuh molek muka sekali. Sempurna dah basuh muka. Ambil air kali kedua, basuh muka. Air yang jatuh kali kedua tu bukan air musta'mal. Ambil lagi air yang ketiga, basuh muka. Air yang jatuh buat kali ketiga tu bukan air musta'mal. Itu maksud dia. Jadi air yang kita gunakan untuk perkara-perkara sunat, air yang jatuh daripada benda itu dianggap sebagai air mutlak. Saya mandi sunat hari raya. Saya mandi sunat hari Jumaat. Air yang jatuh daripada badan saya dipanggil sebagai air mutlak. Dengan mana kalau kumpul air itu nak buat wuduk pula lepas tu tidak ada masalah. Nak buat mandi wajib pula tidak ada masalah. Sebab air itu tidak dianggap sebagai musta'mal. Air musta'mal mesti air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Untuk membuang najis. Tak, lepas tu apa tadi kita sebut? Mandi jenazah. Lepas tu untuk mandi orang kafir yang perempuan tu lah. Yahudi atau Nasrani lah. Yang menyebabkan daripada mandi-mandi ni berpindahnya manik daripada tubuh badan kita, tubuh badan perempuan tu ke air. Maka itu jadi musta'mal. Kalau selain daripada itu seperti mandi sunat, basuhan sunat, air itu tidak jadi air musta'mal. Selesai dekat situ. Jadi insya-Allah lah kita sambung lagi lah. Semasa akan dah datang, moga-moga ada manfaat. Jadi insya-Allah lepas ni kita sambung yang jusul ma'ul qalil wa ghairu minal mayat bi mulaqatin najasah. Itu fasal yang baru dah tu. Bincang masa apa? Nama Melayu dia ialah
Air yang sedikit dan segala jenis cecair dikira bernajis jika dimasuki oleh najis. Namun dikecualikan untuk beberapa masalah. Yang pertama, yang kedua, ila akhiri. Itu kita akan bincang pada live akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.